Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Warid dan kawan-kawan. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk Ekuiti dalam pendidikan, wajarkah kelas hadapan dan kelas belakang dilabelkan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, diri saya sendiri, Ainuha binti Abdul Rahman. Yang kedua, Muhammad Hafizi bin Cik Hashim. Dan yang ketiga, Khairun Nisa binti Zulkifli. Yang keempat, Nur Jaluza Azki binti Mat Akhir. Dan yang kelima, Muhammad Zafarin Firdaus bin Zulkifli. Pengenalan sistem pendidikan Malaysia, iaitu sejarah permulaan sistem pendidikan di Malaysia telah wujud pada keabad 19 lagi, iaitu pada kewujudan negeri-negeri Selat. Kerajaan British telah membentuk dua bahagian dalam pembelajaran untuk orang Melayu. Yang pertama adalah pengajaran Melayu untuk orang-orang Melayu yang biasa sahaja, dan yang kedua adalah pengajaran bahasa Inggeris untuk golongan bangsawan. Yang ketiga, sekolah Inggeris turut didirikan untuk semua kaum yang terletak di kawasan bandar-bandar. Kebanyakan orang Melayu ni tidak dapat pergi ke sekolah tersebut kerana mereka tinggal di kawasan luar bandar. Sebagai contoh, Kolej Kuala Kangsar yang telah ditubuhkan pada tahun 1905, di mana kolej tersebut menyediakan pegawai-pegawai tadbir untuk orang Melayu, malangnya tidak dihadiri, tidak didatang oleh orang-orang Melayu biasa, dan hanya kerabat-kerabat raja dan golongan bangsawan sahaja yang menghantar anak mereka di situ. British mendirikan sekolah Tamil yang terletak di ladang-ladang getah. Perkembangan pendidikan sekolah Tamil ini tidak begitu baik dan tidak mendapat sambutan kerana tuan-tuan tanah tersebut tidak memperdulikan berkenaan pendidikan di situ, kerana mereka berpandangan bahawa apabila anak mereka bersekolah di sekolah tersebut tidak mendapat pekerjaan yang baik dan hanya meneruskan legasi pekerjaan buruh di ladang-ladang getah. Orang Cina mementingkan pendidikan pada zaman itu. Kaum Cina pada zaman itu sangat mementingkan pendidikan di tanah Melayu. Buktinya, mereka mengimport guru sendiri daripada negara Cina dan buku teks untuk diajarkan di tanah Melayu. Dan dasar pendidikan yang diamalkan di negara Cina turut diamalkan di tanah Melayu. Jelas dilihat di sini sejak awal lagi sistem pendidikan di Malaysia mengamalkan konsep perbezaan kaum dan juga telah membawa kepada konsep pengasingan kelas. Seterusnya, pada tahun 2019, Ketua Pengarah Pelajaran iaitu Datuk Dr. Amin Senin mengeluarkan arahan agar semua sekolah di seluruh Malaysia tidak mengamalkan budaya pengasingan kelas bagi mengelakkan jurang pendidikan. Seperti yang kita lihat di slide sebelah kanan, iaitu Mansu Asing Kelas Sekolah Kawalan 2019. Beliau juga turut menyatakan bahawa dasar pengasingan kelas yang dibuat ini adalah bukan daripada dasar pendidikan itu, tetapi amalan sekolah untuk meningkatkan akademik sekolah, GPS iaitu Grade Purata Sekolah. Menurut Raimi Abdul Rahim selaku Presiden KPM menyatakan arahan tersebut mewujudkan iklim yang positif di mana adanya toleransi yang baik antara guru-guru pentadbiran sekolah dengan pelajar-pelajar. Oleh yang demikian, kami juga mempunyai pandangan yang boleh dihuraikan dalam konteks isu yang timbul atau berbangkit dan cadangan penyelesaian solusi terhadap isu ini. Objektif kajian kami terdiri daripada 4 objektif, iaitu yang pertama untuk mengetahui pengetahuan sasaran responden mengenai ekuiti pendidikan di Malaysia. Maksudnya, adakah mereka tahu berkenaan definisi ekuiti pendidikan, apa yang dimaksudkan dengan ekuiti. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pendapat sasaran responden mengenai ekuiti pendidikan
di Malaysia. Yang ketiga, untuk melihat sejauh mana pengetahuan sasaran responden mengenai isu kelas hadapan dan kelas belakang di sekolah. Maksudnya, selama ini adakah mereka cakna dengan perkara ini yang telah gempar-gempur pada tahun 2019 lagi. Yang keempat, untuk mengetahui pendapat sasaran pasaran mengenai wajarkah kelas hadapan dan kelas belakang dilabelkan. Baiklah, untuk kajian terdahulu ini, kami telah membuat beberapa penyelidikan dan rujukan yang berkaitan dengan tajuk penyidikan kami, iaitu wajarkah kelas hadapan dan kelas belakang dilabelkan, dan terdapat beberapa isu dan cadangan penyelesaian yang berkaitan dengan tajuk penyidikan kami. Jadi antara isu yang hangat diperkatakan, yang pertama adalah menerusi TV3, iaitu mengenai murid kelas belakang tidak diberi perhatian. Jadi sistem pendidikan negara ini, seperti yang kita tahu, terlalu berasaskan teori dan bersifat berat sebelah kerana fokus dan mesra kepada pelajar yang pandai sahaja, dan guru-guru sekolah pula lebih fokus kepada murid kelas hadapan kerana mereka merasakan bahawa murid kelas di hadapan ini masa depannya lebih cerah berbanding murid di kelas belakang. Dan terdapat banyak kesan daripada isu tersebut. Antaranya adalah pelajar merasa malas untuk belajar, pelajar merasa tidak berminat lagi untuk belajar kerana mereka merasa mereka tidak mendapat perhatian secukupnya daripada guru. Jadi antara cadangan dan penyelesaian yang dapat dibuat adalah pengurusan sekolah perlu mengambil inisiatif dan strategi baru, iaitu melalui aktiviti dalam kelas dan beri perhatian lebih kepada pelajar kelas yang di belakang. Yang kedua adalah guru perlu menggunakan pendekatan psikologi. Ini adalah untuk membaiki dan memberi motivasi secara santai kepada pelajar-pelajar yang berada di kelas belakang ini. Dan yang ketiga adalah menempatkan guru yang terbaik di kelas-kelas yang mempunyai pelajar yang perlu untuk mendapatkan perhatian dan motivasi yang sepatutnya daripada guru-guru. Ini adalah untuk memastikan mereka akan lebih suka dan berminat untuk belajar dan terus cemerlang dalam pelajaran mereka. Baiklah, seterusnya menerusi Sina Bestari Sina Harian, iaitu guru cadang kembalikan semula sistem pengasingan kelas, ajar ikut aras kepandaian. Seperti yang kita sedia maklum, pada tahun 2019, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menghapuskan sistem pengasingan kelas mengikut kepandaian ini. Ini kerana KPM berpendapat bahawa pengasingan murid mengikut tahap pencapaian akademik merupakan amalan yang bersifat diskriminasi dan mendatangkan kesan negatif kepada pelajar itu sendiri. Jadi pada tahun ini pula, terdapat beberapa orang guru telah mencadangkan untuk kembalikan semula sistem pengasingan kelas ikut aras kepandaian ini. Hal ini kerana guru berpendapat bahawa mereka menjadi susah untuk mengajar di dalam kelas yang mempunyai tiga tahap kepandaian. Jadi mereka perlu menggunakan tiga cara, iaitu secara laju, secara sederhana dan secara perlahan untuk mengajar pelajar-pelajar itu. Oleh kerana guru perlu menggunakan tiga cara itu tadi, pelajar pandai menjadi bosan dan manakala pelajar lemah pula menjadi susah untuk faham. Selain itu, ada juga guru yang menyatakan bahawa pelajar pandai dan rajin menjadi terpengaruh dan jadi malas apabila berkawan dengan pelajar yang malas dan nakal di dalam kelas yang sama. Jadi, solusi ataupun cadangan penyelesaian yang boleh dilakukan adalah untuk menempatkan maksimum hanya 30 orang pelajar sahaja di dalam satu kelas. Ini adalah untuk memudahkan guru untuk dapat memberi tumpuan mengajar dalam 3 kelompok berbeza seperti yang saya katakan tadi. Yang seterusnya, mewujudkan pembantu guru. Ini adalah untuk membantu guru dalam persediaan kelas, alatan mengajar dan sebagainya untuk mengurangkan tekanan dan beban guru di sekolah. Dan akhir sekali, mengasingkan satu saja kelas untuk pelajar yang betul-betul lemah dalam akademik, supaya guru dapat betul-betul memberi sepenuh tumpuan kepada mereka saja selain dapat memastikan kelancaran pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Isu berbangkit yang ketiga adalah pelajar kelas belakang mempunyai sahsia yang kurang baik. Pelajar kelas belakang terkenal dengan sahsia yang kurang baik, manakala pelajar kelas hadapan terkenal dengan sahsia yang cukup baik. Ini merupakan satu pengalaman kita dan kita pun sudah sedia maklum memang perkara ini
berlaku, iaitu pelajar yang cemerlang berada di kelas baik dan mempunyai sahsia yang baik, manakala pelajar yang kurang cemerlang ataupun lemah mempunyai sahsia yang kurang baik. Okey. Pelajar kelas belakang tidak termotivasi. Mereka menyangka apabila mereka berada di kelas belakang ni, mereka tidak dipedulikan ataupun tidak disukai oleh guru-guru mereka. Jadi mereka akan tidak termotivasi untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Namun ada juga sesetengah pelajar di kelas belakang mempunyai sahsia yang baik, tetapi apabila mereka berada ataupun dikelaskan di kelas yang belakang, mereka akan terpengaruh dan mempunyai sahsia yang kurang baik, kerana rakan sebaya merupakan orang yang kita rapat dan akan terpedaya dengan tingkah laku harian mereka. Okay. Solusi kepada masalah ini ialah memasukkan pengasingan kelas dan melibatkan kerjasama ibu bapa dengan ibu bapa yang lain. Ibu bapa yang mempunyai anak yang cemerlang yang berada di kelas hadapan boleh mendorong dan memberikan tips kepada anak-anak yang lain untuk turut menjadi cemerlang. Caranya dengan mewujudkan WhatsApp group untuk membuat pemantauan terhadap anak mereka. Contohlah, apabila orang mewujudkan WhatsApp group, ibu bapa dalam WhatsApp group tersebut boleh berkongsi ilmu pengetahuan cara-cara mendidik anak yang baik. Lepas tu, mereka boleh juga berkongsi berkenaan kegiatan aktiviti anak-anak mereka, di mana anak mereka berada, apa yang anak mereka lakukan, apa yang perlu ibu bapa lakukan setiap hari untuk anak-anak mereka. Selain itu juga, apabila cuti sekolah yang panjang, ibu bapa boleh mengadakan pertemuan secara formal, berbincang sesama mereka tentang isu-isu anak mereka, bagaimana cara untuk meningkatkan lagi kecemerlangan anak mereka, dan lain-lain lagi. Isu berbangkit yang keempat daripada kajian yang lepas ialah persaingan yang kurang sihat antara pelajar. Budaya atau adat dalam bersahabat, rakan yang rajin dan berakhlak baik akan menjadi ikutan oleh pelajar yang lain. Kita pun sendiri ada pengalaman berkenaan ini. Apabila kita berada di kelompok sahabat yang cemerlang di zaman universiti, di zaman sekolah menengah, rendah, kita akan secara automatik menginginkan atau mengikuti akhlak mereka dan ingin menjadi pelajar yang cemerlang seperti mereka. Dan perkara ini yang mendorong kita mampu untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Tapi berbeza pula dengan pelajar yang berada di kelas belakang, iaitu berada di kelas belakang ini mempunyai jurang perbezaan yang jauh kerana mereka tiada saingan sesama mereka. Rata-rata mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang agak lemah. Jadi perkara ini yang dikatakan persaingan yang kurang sihat antara pelajar. Solusi kepada permasalahan ini ialah penstrukturan semula bilik darjah, iaitu membagikan kelas sama rata, iaitu dalam satu kelas itu ada pelajar yang sangat cemerlang, sederhana dan juga pelajar yang lemah. Selain itu, guru merancang kaedah pembelajaran yang sesuai untuk setiap pelajar di kelas mengikut kemampuan mereka menerima ilmu pengetahuan tersebut. Guru juga boleh mengadakan aktiviti yang efektif untuk pelajar di dalam kelas. Jadi semasa aktiviti berkumpulan, pelajar yang cemerlang boleh memberi bantuan ataupun kaedah pembelajaran kepada pelajar yang kurang cemerlang. Jadi lama-kelamaan mereka boleh saling bersaing dalam pendidikan ataupun pembelajaran. Isi yang seterusnya adalah wujud unsur diskriminasi dalam pengasingan kelas yang menyebabkan sekatan terhadap pengembangan potensi pelajar. Menurut akhbar yang dikongsi di dalam berita harian pada 7 Februari 2023, tidak dapat dinafikan lagi dengan amalan pendidikan seharian akan wujudnya amalan diskriminasi sama ada disedari atau tanpa disedari, khususnya di sekolah.
Diskriminasi juga boleh ditakrifkan sebagai memberi layanan yang berbeza terhadap seseorang dan ianya boleh berlaku dalam banyak keadaan. Sebagai contoh, berlakunya jurang perbezaan dalam pengasingan kelas hadapan dan kelas belakang. Apabila berlaku amalan perkelasan ini, penyertaan pelajar dalam program tertentu akan lebih ramai yang diambil daripada pelajar yang mempunyai prestasi yang baik. Amalan perkelasan pelajar mengikut tahap pencapaian akademik boleh menyekat peluang dan hak sama rata murid. Ini jelas menyebabkan murid di kelas hujung kekal di hujung tanpa kemajuan, sedangkan pelajar ini mempunyai hak untuk maju dan mendapat pendidikan terbaik. Cadangan penyelesaian terhadap isu ini ialah dengan mengoptimumkan strategi pengurusan bilik darjah bagi memupuk kemasukan dan equity dalam bilik darjah. Dengan melaksanakan amalan yang adil dan konsisten ini dapat memastikan semua pelajar mempunyai akses yang sama kepada sumber pendidikan, peluang dan sokongan. Semangat kerjasama dalam kalangan populasi pelajar juga akan meningkat. Hal ini menyebabkan tiada jurang perbezaan antara kelas hadapan dan pelajar kelas belakang. Setiap murid mendapat hak yang sama rata dan dilayan dengan baik tanpa unsur diskriminasi. Okey, baiklah. Daripada bacaan ilmiah yang kami kaji daripada kajian yang lepas, antaranya adalah pada International Journal of Humanity Management. Ini adalah daripada pelajar UPSI. Kalau boleh dilihat, ini adalah contoh paper dia. Jadi mereka adalah daripada Faculty of Human Development daripada UPSI. Daripada kajian yang jurnal yang diorang daripada mereka buat, dia membincangkan kenapa perlunya ada jurang dalam membezakan pelajar kelas hadapan dan pelajar kelas belakang. So bagi jurnal ni, mereka menyokong supaya ada pengasingan tu. So ini adalah kerana dasar sekolah yang inginkan gelaran sekolah berprestij atau sekolah berprestasi tinggi menyebabkan kelas hadapan ni dijulang. Jadi mereka mementingkan pelajar di hadapan itulah yang mana menyebabkan pelajar kelas belakang ada yang dipinggirkan. Jadi itu adalah kajian daripada jurnal-jurnal yang dibincangkan. Solusi daripada bacaan ini adalah yang pertama yang dibincangkan dalam jurnal tu juga adalah dalam melibatkan pelajar kelas belakang ini dengan jawatan. Contohnya kalau bukan pengawas mungkin jadi AJK surau ataupun rakan pengawas rakan sebaya. Supaya mereka merasa keterlibatan mereka itu sendiri. Bila ada keterlibatan itu sendiri, mereka akan suka. Bila mereka suka, masalah disiplin kurang dan motivasi untuk hadir ke sekolah itu makin tinggi. Itu adalah salah satu solusinya. Dan yang mana akhir sekali akan mewujudkan suasana sekolah yang positif. Jadi itu dapat mengelaklah daripada perkara yang lain berlaku. Jadi prinsip dia adalah sekolahku syurgaku. Selain daripada itu juga antara bacaan yang lain adalah dalam mingguan wanita. Kalau yang tadi tu pada 2019, yang ini adalah pada 30 Januari 2023. Mingguan wanita di mana tajuk tu adalah pelajar kelas belakang bukan tiada masa depan, mungkin berjaya dari kelas depan, jangan perlekehkan. Ini adalah artikel tu yang mana membincangkan di mana pelajar yang pernah berada di kelas belakang telah berjaya dalam hidup dengan pendapatan tinggi. Jadi mereka menceritakan bagaimana pelajar cemerlang tu sekarang, yang dulu sekarang makan gaji. Manakala mereka pula kebanyakannya sendiri yang bos. Jadi bekas pelajar ni mencaci dan mengejek rakan yang dahulu pernah menjadi pelajar harapan. Itu yang dikupas oleh artikel tu. Namun ada juga solusi yang dibincangkan dalam artikel tu. Jadi yang pertamanya adalah merombak cara pendidikan kepada dua. Yang satu memfokuskan intelek, dan satu lagi memfokuskan teknikal kemahiran. Yang kedua, menceritakan tentang pendidik harus akui setiap individu mempunyai kekuatan tersendiri dan pupuk mereka sejak sedari kecil. Itu yang dibincangkan dan solusi daripada mingguan wanita itu tadi. Seterusnya,
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fizi bin Jassim bernombor pelajar P133229 berbalik kepada isu yang dipilih oleh kumpulan kami mengenai ikuti dalam pendidikan, wajarkah kelas belakang dan kelas hadapan dilabelkan. Saya ingin kongsi satu artikel yang ditulis oleh Husniza Hussein melalui penulis artikel beliau yang bertajuk Masuk Pengasingan Kelas Wajar Dikekalkan. Beliau menyatakan bahawa sistem pengasingan kelas hendaklah dilihat dengan lebih mendalam, terutama dari segi kesan jangka panjang terhadap sistem pembelajaran pelajar itu sendiri. Malah apa yang lebih penting adalah kesan terhadap pelajar itu sendiri, sama dari segi keyakinan, emosi, mental dan sosial diri pelajar. Ini kerana ia akan mempengaruhi minda dan motivasi pelajar sebagai individu. Saya percaya sebelum pengasingan kelas dimasukkan pada tahun 2019, kebanyakan sekolah di Malaysia masih mempraktikkan sistem pengasingan kelas itu mengklasifikasikan kepandaian pelajar mengikut susunan kelas, dan natijahnya ia dapat memberi kesan kepada ekuiti dalam pendidikan itu sendiri, kerana pelajar dikelaskan mengikut tahap keseimbangan akademik. Menurut ahli psikologi, setiap orang dilahirkan dengan kadar IQ tertentu dan jika ia tidak dapat berubah, berkemungkinan seseorang itu tidak sanggup menghadapi cabaran dan gagal untuk mencapai potensi sebenarnya. Sedangkan pada hakikatnya IQ seseorang mampu untuk berkembang. Justru dari sudut positif, memasukkan dasar pengasingan kelas ini akan menumbuhkan persaingan sihat dan berterusan antara semua murid dalam kelas. Dan saya percaya untuk solusi ini, saya percaya kita boleh mempraktikkan sistem buddy support. Sistem ini bagi menggalakkan persaingan sihat antara pelajar di dalam ekosistem kelas itu sendirilah. Ia juga dapat membantu pelajar dengan mempraktikkan asimilasi sosial di dalam kelas dengan lebih baik, dan ia boleh mengurangkan jurang sosial di antara pelajar yang memiliki akademik yang bagus dengan pelajar yang memiliki tahap akademik yang sederhana ataupun yang lemah. Dan di samping itu juga ia dapat membantu untuk membina keyakinan pelajar dalam pergaulan sosial mereka. Sistem buddy juga boleh dipraktikkan di sekolah bagi menggalakkan persaingan sihat antara pelajar di dalam ekosistem kelas itu sendirilah. Di samping itu juga ia dapat memberi kesan positif terhadap pelajar itu sendiri. Dan juga dapat membina keyakinan, emosi, mental dan sosial diri pelajar itulah bila adanya sistem buddy. Secara ringkasnya, saya percaya sistem buddy ini dapat membantu pelajar untuk belajar antara satu sama lain. Terima kasih. Baiklah, seterusnya metodologi. Metodologi kajian adalah merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan bagi menjawab permasalahan kajian. Reka bentuk kajian. Kajian ini dijalankan menggunakan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif menerusi borang soal selidik. Kami juga menggunakan kaedah rujukan bagi memperolehi beberapa maklumat yang kami perlukan. Maklumat kajian diperolehi menerusi borang soal selidik yang telah dibentuk berdasarkan objektif kajian. Seterusnya, populasi dan sampel kajian. Populasi dalam kajian ini terdiri daripada responden lepasan sekolah menengah termasuklah ibu bapa di sekitar Selangor. Kajian ini dilakukan secara rawat yang melibatkan 100 orang sasaran responden. Kami mengutamakan responden daripada ibu bapa kerana penyelidikan kami ini lebih tertumpu kepada anak-anak mereka dan ibu bapa ini lebih faham dan tahu apa yang mereka mahu untuk anak-anak mereka. Manakala pemilihan bagi lepasan sekolah menengah adalah kerana
kerana mereka pernah berada di situasi di mana mereka pernah berada di kelas hadapan ataupun di kelas belakang. Untuk pemilihan negeri Selangor pula adalah kerana demografi di Selangor lebih padat dan ini adalah bagi menjamin kualiti hasil dapatan kajian kami nanti. Baiklah, seterusnya instrumen kajian. Instrumen kajian yang telah dipilih untuk kajian ini adalah berbentuk soalan borang soal selidik secara atas talian. Borang soal selidik diedarkan kepada responden-responden kami secara atas talian menerusi Google Form yang telah dibuat. Ini adalah bagi mendapat gambaran sebenar serta memudahkan proses analisis bagi mendapatkan keputusan penyidikan. Jadi borang soal selidik kami ini terbagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A adalah demografi, bahagian B adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan responden terhadap ekuiti pendidikan di Malaysia dan berbentuk pilihan jawapan iaitu ya, tidak atau mungkin. Manakala untuk bahagian C pula adalah untuk meminta pendapat ataupun pandangan responden terhadap penyelidikan kami iaitu wajarkah kelas hadapan dan kelas belakang dilabelkan, dan jawapan adalah berbentuk deskriptif dan data dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Okey, seterusnya kita pergi kepada hasil kajian ataupun data analisis daripada survey yang kumpulan kami lakukan. Untuk soalan pertama, adakah anda tahu apa itu ekuiti dalam pendidikan? Merujuk pada graf di bawah, kita boleh melihat tahap pengetahuan umum mengenai ekuiti pendidikan di kalangan responden masih lagi kurang, iaitu sebanyak 62% sahaja menjawab ya. Mereka adalah kebanyakan daripada umur 25 hingga 30 tahun, yang mana mereka adalah golongan yang sudah melepasi pendidikan menengah, kolej dan universiti. Yang menariknya, 30% daripada mereka adalah tidak bekerja semasa soal selidik dijalankan. Untuk soalan yang kedua, adakah ekuiti pendidikan ini sangat penting kepada rakyat Malaysia? Untuk graf seterusnya pula memperlihatkan pendapat masyarakat akan kewujudan ekuiti dalam pendidikan di Malaysia. Walaupun ramai yang tidak mengenal apa itu ekuiti dalam pendidikan, namun mereka yakin akan kewujudannya. Penting dalam pendidikan dengan kenaikan sebanyak 90% responden bersetuju. Okey, terima kasih. Right. Okay, jadi yang kedua, objektif kedua untuk mengetahui apakah pendapat sasaran responden mengenai ekuiti pendidikan di Malaysia. Okay, jadi kita ada 2 soalan, adakah anda berpuas hati dan adakah anda melihat semua pelajar mendapat peluang yang sama. Okay, bagi soalan pertama, ramai yang menyokong, okay, yang mereka mengatakan mereka amat berpuas hati dengan sistem pendidikan sekarang. Okay. Dan untuk soalan kedua, mereka merasa, namun walaupun mereka berpuas hati, mereka merasakan adanya beza ataupun jurang, okay, yang mengatakan bahawa peluang adalah berbeza bagi setiap individu. Okay. Jadi 71 berpuas hati, namun ada yang merasakan sesuatu boleh diubah dalam sistem pendidikan. Okay, jadi 60% adalah pengajar atau pendidik yang berada dalam sistem itu sendiri. Jadi mungkin mereka, iaitu pendidik itu sendiri, merasakan ada sesuatu yang boleh diubah. Okay. Jadi kita pergi kepada objektif kedua. Kami mahu menyelidiki sejauh mana pengetahuan sasaran responden, okay, mengenai isu kelas hadapan, kelas belakang di sekolah ni. Okay, jadi soalan 1, kami ingin tahu adakah mereka tahu mengenai pemansuhan pengasingan kelas tu yang berlaku pada 2019, dan juga apa pendapat mereka tentang pemansuhan ini. Okay. Jadi untuk soalan pertama, mereka sebenarnya half-half, okay, separuh-separuh. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Okay. Tapi kebanyakan, yang menariknya sebab responden yang kami ambil ni adalah lepasan SPM. Semua yang lepasan SPM 2019. Jadi mereka merasa sekolah menengah tu.
Okay, jadi bila disoal tentang pendapat pemansuhan kelas pengasingan kelas belakang kelas hadapan, ramai ataupun hampir separuh mengatakan tidak wajar. Okay, jadi ini adalah amat menarik kerana daripada pengalaman mereka sendiri, mereka dapat memberikan sama ada bagus ataupun tidak bagus. Okay, jadi kat sini kita boleh tengok 48% lah yang mengatakan tidak wajar asingkan kelas, patutnya asingkan sahaja. Okay, mungkin ada sebab tertentu, nanti kita akan tengok kenapa. Okey, seterusnya kita tengok kepada objektif 4 mengenai pendapat sasaran wajarkah dilabelkan. Okey. Jadi kebanyakan mereka mengatakan wajar. Okey. Supaya pendidik itu dapat mengajar mengikut rentak dan pembelajaran kelas itu sendiri. Okey, jadi sebab itulah kat sekolah SMK masih ada lagi sekolah yang melabelkan pelajar kelas depan, kelas belakang. Right? Okey. Seterusnya objektif kelima adalah untuk mengetahui adakah mereka setuju dengan pemansuhan kelas hadapan. Okey, yang mana kebanyakan mereka merasakan patut dikembalikan benda ni. Okey, pengasingan kelas ni. Right? Di mana sebenarnya mereka dua-dua ni responden ni hampir samalah. Sebab sebenarnya benda ni masih kabur. Okey, sebab kita masih tak dapat memikirkan sama ada sistem pendidikan dahulu yang mengasingkan itu berjaya atau tidak. Alright. So yang terakhir, kami sengaja menambah satu soalan psikologi. Okay, yang mana jika anda kurang kemahiran 3M, sanggupkah anda menempatkan anak anda ke kelas belakang? Okay, yang mana memang mengejutkanlah. Hampir semua mengatakan tidak sanggup. Okay, sebab mereka tak nak asingkan anak mereka daripada yang pandai-pandai. Right? Yang menariknya lagi, 50% daripada responden adalah yang 33 ni sanggup ni adalah pendidik. Okey. Tapi mereka menggelarkan kelas itu bukan kelas belakang lah. Mereka memanggil dia sebagai kelas khas. Alright. So ini adalah beberapa faktor yang menyokong, daripada responden, faktor yang menyokong pengasingan kelas depan belakang. Right. So yang pertama, dapat membuka peluang kepada setiap murid untuk mendapatkan perhatian daripada guru dan pembelajaran yang baik. Right? So sebab tu dia nak asingkan. Jadi yang guru yang kelas belakang dapat mengajar cara kelas belakang, guru yang depan dapat mengajar cara kelas hadapan. Right? Dan yang seterusnya, pengasingan kelas dapat memberikan ruang kepada pelajar kelas belakang. Right? So tak adalah rasa tersinggung bila tak dapat memahami suatu subjek. Right? Dan ni adalah beberapa faktor yang menolak pengasingan kelas depan belakang. Okay, yang pertama, budak tidak dapat pelajaran yang sama. Okay, jadi mereka tak nak asing, bagi semua sama saja. Right? Dan yang seterusnya, mereka merasakan pelajar itu boleh terpengaruh dengan kawan yang pandai. So tak perlu nak asing-asing. Yang pandai itu mungkin akan ajar yang lemah tu boleh belajar daripada yang hadapan tu. Okay, itu adalah daripada responden. Okay, dan yang seterusnya, mereka juga memberi solusi isu kewajaran melabel kelas hadapan belakang. Right, yang pertama adalah walaupun pengasingan itu mungkin ada atau tak, yang penting adalah memotivasikan pelajar. Okay, agar mereka dapat bertukar kelas yang lebih atas. Okay, jadi maksudnya kita tak melabelkan kelas depan belakang, tapi kita melabelkan ini adalah peringkat. Kalau bagus, naik kelas A. Paling atas A lah. Right? Okey, seterusnya adalah pendidik dan ibu bapa saling berbincang. Okey, jadi ini adalah isu yang bukan melibatkan pendidik sahaja, tapi dia juga melibatkan ibu bapa. Right. Dan seterusnya, memberikan galakan positif, meningkat keyakinan pelajar itu sendiri. Yang seterusnya, guru-guru perlu melepasi pelbagai tapisan sebelum bergelar cikgu. Okey, ini yang penting. Yang mana ibu ataupun bapa dia mahukan pendidikan yang optimum bagi anak mereka. Okay, kadang-kadang yang hantar ke swasta sebab guru-guru di swasta lagi mengajar, lagi berhemah daripada guru-guru yang ada di sekolah kerajaan. Okay, yang seterusnya, adanya aktiviti mentor-menti sesama pelajar kelas hadapan dan belakang. Jadi supaya berapatkan lagi. Kalau ada jurang, merapatkan jurang itu. Okay, kalau tak ada jurang, mungkin masih ada lah. Kita ada dalam kelas yang sama, yang pandai dengan yang kurang pandai. Okay? Dan yang terakhir adalah aktiviti kurikulum berkualiti merentas masa.
Okey. Jadi kalau sekarang ada banyak teknologi yang dapat membantu lagi cara murid itu belajar. Okey. Itu saja. Kesimpulan daripada kajian ekuiti dalam pendidikan ini menunjukkan keperluan yang mendalam untuk memahami dan mengatasi jurang ekuiti di kalangan pelajar. Menyalahkan atau memberikan label kepada pelajar kelas belakang dan pelajar kelas hadapan mungkin tidak menjadi langkah terbaik dalam mencapai matlamat pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Akan tetapi, terdapat beberapa pendekatan yang lebih berkesan. Antaranya ialah yang pertama, pemahaman dalam konteks. Seperti mana yang kita tahu, mereka yang terlibat dalam sistem pendidikan perlu memahami bahawa pelajar yang datang dari latar belakang yang berbeza dan mungkin menghadapi cabaran yang unik. Yang kedua, dengan memberi sokongan tambahan. Dengan memberi fokus yang lebih terhadap sokongan tambahan kepada pelajar dari kelas belakang tanpa mengkategorikan mereka sebagai kurang berpotensi. Sokongan ini boleh termasuk bantuan akademik tambahan, bimbingan atau program penilaian. Yang ketiga ialah pengurusan kelas yang inklusif. Pembinaan persekitaran kelas yang inklusif dan memberi peluang kepada setiap pelajar untuk berkongsi pandangan mereka dapat membina kepercayaan diri mereka yang lebih. Yang keempat, fokus pada pembangunan individu. Mencorak program pembelajaran untuk merangsang perkembangan individu tanpa memandang kelas atau peringkat prestasi dapat membantu mencapai objektif ekuiti dalam pendidikan. Yang kelima, mengatasi pemikiran stereotip. Memahami bahawa setiap pelajar mempunyai potensi yang unik dan bukan sahaja bergantung pada penilaian berdasarkan kelas sosial mereka, dapat membantu mengatasi stereotip dan memberikan peluang yang sama rata kepada semua. Secara keseluruhan, kajian ekuiti dalam pendidikan menekankan perlunya mewujudkan sistem yang mengiktiraf dan mengatasi ketidaksetaraan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.